yang sepadi bersama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, cikgu-cikgu, hadirin hadirat sedang tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama pada pagi ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian kita berkenaan dengan Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita menyambung yang lalu berkenaan dengan doa-doa ketika mana wuduk. Jadi yang kita sudah maklum pada minggu yang lalu, ada doa-doa yang dibaca pada setiap kali kita membasuh anggota-anggota wuduk. Namun begitu ditekankan sekali lagi bahawa doa-doa ini ialah doa-doa yang diambil daripada salafus salih. Maknanya salafus salih ni bukan nabi lah. Ya, golongan-golongan ini ialah para ulama, ya, tuan-tuan guru pada zaman-zaman lama lampau dulu, ya, pada zaman tabi'in, zaman-zaman apa semua, ya, ulama-ulama besar-besar lah, ya, yang sepakati ilmunya, kehebatannya, penemuan apa ni orang kata hasil-hasil tulisan dia, pemikiran dan sebagainya, ya. Maknanya daripada situ maka adalah beberapa doa yang diamalkan. Tetapi doa ini bukanlah tak dapat nak disandarkan dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat nak disandarkan dah. Ya, walaupun ada yang menyandarkan, tetapi banyak hadis-hadis itu adalah bersifat lemah. Dan ada yang kata palsu, ada yang kata mungkar, yang tak tepat lah, maknanya tak dapat nak disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, apakah salah? Itu kita kena tahu. Salah tidak kita ni berdoa ketika mana membasuh anggota wuduk ni? Adakah benda tu salah? Ya, dari segi Islamnya benda tu tak salah. Tak maaf, mikrofon bodoh. Okey. Jadi apakah benda tu salah? Jadi jawapannya tak salah. Okey, membaca doa di mana-mana kesempatan, bukan saja ketika mana wuduk, di mana-mana keadaan pun ada kesempatan, ada ruang untuk kita berdoa, hukumnya tak salah. Ya, dalam Islam bahkan ianya satu benda yang digalakkan apabila kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita nak mewajibkan, kita nak mengarahkan seseorang itu supaya membaca doa dan mengamalkan doa-doa tertentu pada waktu-waktu tertentu tanpa ada nas ataupun dalil daripada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu agak keterlaluan lah. Jadi sebab itu benda-benda macam ni kita buat untuk amalan kita saja. Itu yang ditekankan sekali lagi. Contohnya yang saya lihat yang saya sebutkan pada yang lalu, iaitu bila kita nampak air, bila kita nak berwuduk, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak air itu satu nikmat, tuan-tuan. Tak ada air bersih, kita nak buat apa pun tak boleh. Kita buat apa pun tak boleh. Ada satu tempat tandas dia terlampau canggih, tuan-tuan. Dia duduk aja. Duduk aja, tuan-tuan, nak basuh tak payah angkat gayung, tak payah angkat paip. Dia pusing tombol aja, tuan-tuan, kan, dia pancut sendiri tang bawah. Sejuk aja, tuan-tuan. Ya, soalannya pula, bila ramai orang pakai tandas tu, air tak naik. Air bersih dah nampak dah ni. Paip dia semua keluar tapi air tak naik. Kena sipi-sipi je, tuan-tuan. So macam mana nak buat? Dia pun kata, oi, Masya Allah, dia kata. Punggung besar. Ya, mangkuk kecil, tuan-tuan. Paip tu dalam tu, macam mana nak masuk? Nak masukkan punggung tak boleh. Kalau nanti masuk juga, nak keluar tak boleh. Macam mana nak buat? Jadi, Masya Allah, dia kata. Macam mana nak buat ni? Kan? Macam mana nak buat? Tu maksud saya, bila kita pandanglah nikmat tu, mana kita nampaklah rupanya air bersih ni, dan kita boleh guna air bersih ni adalah satu nikmat daripada Allah. Walaupun kita nampak air bersih tapi tak dapat nak pun sama juga, tuan-tuan. Jadi air bersih yang dapat kita gunakan adalah satu nikmat daripada Allah. Sebab itu beberapa para ulama katakan bila nampak air bersih, kita sentuh air itu, kita bacalah alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Ataupun baca alhamdulillah pun cukup.
Ya, allazi ja'alal ma'a tahura tu faham sendirilah. Allazi ja'alal ma', iaitu menjadikan air itu bersih. Tahura tu maksudnya bersih. Taharah tu bersih. Ya, itu. Paling tidak pun baca alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian ya, kita baca lagi tuan-tuan, ketika mana kumur-kumur, ada yang baca Allahumma asqini min haudi nabiyyika. Tu Allahumma asqini. Apa maksud masqini? Allahumma asqini. Asqini itu apa dia? Ya, Allahumma asqini. Apa dia? Saya tulis supaya dapat bayangkan apa tu dia. Ya. Masqini. Allahumma, ingat kan? Allahumma tu ingat. Ini Allahumma asqini. Apa tu ustaz? Sakona, ya, masqini, ya. Allahumma asqini, ni nun belakang ni nun saya. Ni sako. Sako tuan tahu tak? Saka tahu. Saka orang selalu panggil saka. Ini dia Allahumma asqini. Ya, Allah berilah aku minum. Ya, Allahumma asqini, bagilah aku makan atau minum. Masqini min haudik, min haudi nabika, min haudi, daripada daripada apa? Haudi ni apa? Haudi ni ialah daripada kolam atau perigi. Ya, nabika, perigi nabimu. Kan kita besok akhirat kan ada telaga, nama telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang minum daripada telaga Kautsar ini, dia tak akan haus sampai bila-bila. Dia boleh tempuh tuan-tuan mahsyar yang panas ni, dia boleh tempuh. Jadi nak minum ni tuan-tuan jangan cakaplah. Orang macam mana punya ramai, wallahu alam. Kan kita pergi haji tuan-tuan kan, kita nak lontar jamrah, kita nak pergi Kaabah tuan-tuan, pusing berapa punya jauh tu. Orang yang depan untunglah kan. Ini sekarang dah ada SOP lagi jauh, lagi jarak tuan-tuan, dia ada line pula lagi. Lagi maknanya jauh lah. Kita nak dapat minum telaga tu bukan mudah. Kita minta kepada Allah, Allahumma asqini min haudika, min haudi nabiyyika. Allahumma asqini min haudi nabiyyika. Haudi, ya. Haudi, ya, haudi ini macam perigi, macam telaga. Ya, dekat Arab sana, dekat Yaman ada satu telaga syaitan orang panggil. Telaga, ya, haudi apa dah orang panggil, ada panggil tu. Tempat tu jarang orang pergi. Air dia orang tak boleh minum. Terlalu busuk, terlalu pahit, busuk dan sebagainya. Terlalu dia kata orang, memang kalau tuan-tuan dapat pergi tu, elok jangan pergilah. Sebab dia katakan memang dia ada lawan kepada Zamzam. Zamzam tu sebaik-baik air. Dan Allah jadikan juga ada satu telaga yang dekat dengan Zamzam, iaitu telaga yang paling hina sekali. Orang kata di situ orang memuja, orang apa semua macam-macam lah. Ya, ada hadis Nabi SAW. Ada Nabi pernah kata telaga tu memang telaga bahayalah. Ya, jangan apa semua. Jadi haudi ni telaga. Ya, haudi ni ada satu, iaitu telaga Nabiyyika. Nabiyyika ni maksudnya Nabi kamu lah. Nabiyyika. Boleh doa macam tu? Boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, ya berilah aku minum daripada telaga nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu kita doa-doa ni nanti dapat. Kan? Doa tu dapat. Kan? Doa tu dapat. Okey, tu dia. Kemudian bila tu basuh air dalam hidung pula. Okey, masuk air dalam hidung. Apa nak baca? Allahumma la tahrimni. Allahumma la tahrimni. Apa maksud la tahrimni? Harama, apa haram? Haram lah. La tahrimni. Ya, la tahrimni. Tahrimni. Tu apa dia? Jangan haramkan aku.
Jangan haramkan aku ya Tuhan, jangan haramkan aku. Ya, kita cium, kita masukkan air dalam lubang hidung tu. Ya Allah ya Tuhanku, jangan haramkan aku raihata naimika, ataupun raihata jannatika, boleh. Ya Allah Tuhanku, jangan haramkan hidung aku daripada mencium bau syurga. Ada orang ke akhirat tak cium bau syurga, tuan-tuan. Dia bau busuk belaka. Dahsyat. Ya, busuk belaka, tuan-tuan, tak dapat cium, masuk jangan belum tentu lagi lah. Itu yang dulu arwah tuan imam kita, arwah Haji Miskam kan, kadang ada baca, ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Tuhanku, aku memang tak layak untuk syurgamu, tapi aku juga tak sanggup masuk ke dalam neraka-Mu. Rendah dirilah tu, tuan-tuan kan. Memang kita ni ikutkan tak layak masuk kan. Siapalah kita ni, amal pun tak kuat mana. Tapi itu syurga tak layak, tuan-tuan. Tapi neraka pun tak nak. Jangan kata dan tak layak tapi neraka pun boleh lah. Itu tak boleh jadi. Itu macam handal bona pula kan. Belagak pula nama tu kan. Jadi kita minta lah, walaupun tak layak syurga tu, kurang-kurang dapat cium bau pun jadilah. Itulah yang ada kata tu, ada lelaki yang paling akhir masuk ke dalam syurga Allah. Cara macam mana? Dia kata, ya Allah, boleh dekatkan aku dengan syurga. Maka Allah Ta'ala kata, okey, aku dekatkan dengan syurga. Dia pun nampak syurga. Dia kata, ya Allah, boleh letak aku kat pintu syurga. Tak dapat masuk pun kat pintu pun jadilah. Atau Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ya Allah, malaikat letak aku kat pintu pula. Dah pintu pula dah bau pula, bau haruman syurga, tuan-tuan kan. Ya Allah, boleh aku masuk sebelah kaki cukup dah. Maka Allah Ta'ala kata, tu ada satu hadis tu, tuan-tuan, tapi hadis tu lemah lah kan. Tapi cerita macam tu lah. Ya, dia masuk tuan-tuan kan. Maknanya itu kaedah dia bagaimana orang nakkan syurga Allah. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma la tahrimni raihata. Ya, raihah ni bauan. Raihata. Raihah ni raha, angin. Raihah ni maknanya bau ataupun angin bau-bau. Ya, pakaian baru ada bau dia. Orang kaya ada bau dia, tuan-tuan. Ya, orang kaya ada bau dia. Kan? Ada bau dia. Dia ni bukan orang kata, memang Allah jadikan macam tu. Ya, orang berilmu ada bau dia. Orang buat maksiat pun ada bau dia, tuan-tuan. Tu dia kena, kita jangan kata tak ada. Okey, tak. Tu para ulama kata binatang boleh bau. Kita ni bau syurga ke, bau jahat ke, bau baik ke, orang boleh bau. Jadi raihah tu bau. Ya, jadi raihata apa nak buat Ustaz? Iaitu raihata, ya, jannatika. Ya, ataupun jannatika boleh. Ya, jannatika panjangkan pun boleh, pendekkan pun boleh. Bawah tu jannatika. Jannat ini apa dia? Jannatin tajri, syurga, bau syurga. Ada yang tambah dulu, ada yang separuh orang dia tambah nikmat. Allahumma la tahrimni raihatan naimika. Ada yang tambah gitu. Ya Allah ya Tuhanku, ciumkan, jangan haramkan hidungku daripada mencium bau nikmat. Maknanya dia dapat cium benda baik-baik, ya, bau duit, bau duit, bau air sinar, dia boleh cium. Dia baru tahu duit nak dapat pun dia tahu. Dulu kita orang tua kan gatal tangan, ini nak dapat duit ni kau bayar, tapi tak dapat pun. Tak dapat pun, tuan-tuan. Ini lagi handal, dia tak tunggu gatal. Dia bau je dah tahu. Mak ni macam terbau duit lah kata. Terbau duit dah. Terbau duit tu, tuan-tuan, maknanya dah nak raya lah ni. Dah nak Ramadan ni, terbau duit lah. Ya, tukar langsir baru, tukar apa baru semualah. Terbau duit, tuan-tuan kan. Jadi alhamdulillah ada yang sambung macam itulah. Allahumma la tahrimni raihata naimika
wa jannatika. Boleh. Ataupun pendekkan terus, Allahumma la tahrimni raihata jannatika ataupun jannatika. Dua-dua boleh. Ya, jadi maknanya minta kepada Allah jangan haramkan hidung kita ni daripada membau nikmat Allah ataupun membau syurga. Syurga ni. Jadi masuk air dalam lubang hidung tu, insya-Allah bau hidung kita ni semua bau yang baik-baik belaka. Ya, bau yang baik-baik belaka tuan-tuan. Ni tu saya kata tadi, ini sekadar doa. Tuan-tuan tak amalkan pun tak apa. Ni kan boleh. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak, ya kan, jadi hadirlah hati tu kan. Hadirlah hati tu bila kita baca tu, kan. Jadi hadirlah hati tu insya-Allah, ya. Kemudian basuh muka. Basuh pula muka kita tuan-tuan kan. Bila masuk muka tu macam mana? Allahumma tu dah tentu-tentu dah. Allahumma tu bayyid. Bayyid ni apa? Bayyid. Ni bayyid dengan dot kan, bukan dal, bayyid dengan dot, bayyid. Bayyid ni apa? Putihkan, cerahkan kan, cahayakan. Allahumma bayyid. Apa yang nak diputihkan ni? Bukan kulit dah, wajah kita ni, anggota wuduk kita ni, kan. Sebab apa wajah ni tuan, bila kita meninggalkan wajah kita buka, kan, wajah kita buka tuan-tuan, kan. Macam itulah. Jadi simbolik dia tu, bila wajah putih biasanya yang lain pun turutlah putih, tu tak? Biasa macam tu tuan-tuan, muka putih kan. Jadi orang tahulah putih, kan. Jarang orang muka hitam badan putih. Ataupun badan putih, muka putih badan hitam tu kadang-kadang berlaku, kan. Kadang-kadang tuan-tuan kan. Tapi biasanya orang muka putih biasa badan pun putih, macam itulah. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma bayyid wajhi. Ya, ya Allah Tuhanku, cahayakan wajahku. Cukup. Ada yang adalah sikit-sikit baca tu. Ya, yauma tabayyud wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada je kata gitu. Ya Allah Tuhanku, cahayakan wajahku di hari engkau menghitamkan wajah dan memutihkan wajah. Kan? Tu maknanya ada yang panjang lah, tapi kita baca yang ringkas saja. Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, cahayakan wajahku. Ya, nak tambah sikit belakang pun boleh. Ya, iaitu apa dia? Yaumil qiyamah ke, pada hari akhirat, besok hari kiamat kan. Ya, kita minta pada Allah lah. Ya, minta kepada Allah. Itu dia. Bayyid wajhi, wajahku. Ya, bayyid wajhi. Ya, wajahku. Ya Allah Tuhanku, cahayakan wajahku. Cahayakan insya-Allah tuan-tuan, ya. Belum tunggu mati lagi insya-Allah. Ya, insya-Allah bercahaya wajah kita tuan-tuan, Allah Taala bagi. Ya, cahaya air semayang, air solat kita tu ada cahaya dia. Ya, Allahumma bayyid wajhi. Okey. Kemudian basuh tangan. Okey, basuh tangan sampai siku. Okey, Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Panjang tu Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kitab amalanku dengan tangan kananku. Itu dalam Quran ada orang yang terima kitabnya dari tangan kanan, di tangan kanan adalah ahli syurga. Itu dalam Quran banyak. Ya, itu banyak ustaz, tuan imam kita tahulah. Ya, selalu dengar yamin dalam Quran tu. Itu dia. Iaitu ya Allah Tuhanku, berilah kitab amalanku ya dengan tangan kananku. Maknanya dari tangan kanan ke tangan kanan. Minta kepada Allah, Allahumma a'tini. Ya, a'tini. Okey, a'tini. A'tini kitabi. Tu saya tuliskan panjang sikit biar senang nak ingat kan. Kitabi itu. A'tini kitabi. A'tini ain ta ya. A'tini kitabi, belakang tu ada ya, kitabi. A'tini, beri aku. Ni saya ajar yang pendek-pendek aja. Dia baca memang panjang ni, tapi saya bagi yang pendek-pendek aja, yang penting-penting aja. Allahumma a'tini kitabi
Mana yang panjang tu Ustaz? Yang panjang yang kanan tu ialah biyamini. Biyamini. Okey. Macam mana ejaan dia? Yamin, biyamini. Okey. Okey, tu dia. Biyamini. Yamin. Biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Tuhanku berikan kitabku di tangan kananku. InsyaAllah. Ini doa. Ya, doa tuan-tuan. Ya, doa ni. Kalau setiap kali wuduk tuan-tuan baca ni, lah. Ya, insyaAllah tuan-tuan, besok ke akhirat besok dapat ni. Ya, dapat besok tuan-tuan. Okey. Jadi itu dia. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Okey. Dah ingat dah? Okey. Jadi kalau dah ingat cukup takat tu lah. Tuan-tuan tak boleh banyak-banyak. Kan? Dah berumur tak boleh banyak-banyak. Okey, nanti hilang lupa semua kan. Jadi maknanya amal yang ini. Okey. Amal yang ini. Tadi nampak air, alhamdulillah. Lepas tu kumur-kumur. Apa nak baca tu? Allahumma. Ingat saka je. Allahumma skini. Ingat tu je. Allahumma skini min haudi nabiyyika. Allahumma skini min haudi nabiyyika. Masuk kumur-kumur. Ya Allah Tuhanku, beri aku minum besok dengan dari air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tambah belakang tu min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Boleh juga baca tu. Dapat minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumur dah keluar. Lepas tu masukkan air istinthar, masukkan air ke dalam lubang hidung pula. Apa nak buat? Allahumma, sama juga. Allahumma apa tu? Allahumma la tahrimni, jangan haramkan aku daripada raihata jannatika ataupun naimika wa jannatika. Maksud nikmat kamu dan juga syurgamu. Yang kita minta. Itu. Kemudian ambil air basuh muka pula. Tadah tangan tu tuan-tuan kan, basuh muka. Kan? Terus basuh muka tu. Tu kalau ada telaga tu senang. Kalau masjid dulu dia ada telaga tuan-tuan. Jadi bila orang berdoa tu dia tak adalah membazir. Ini buka paip buka main kuek tu. Melopong bercurah-curah air tu. Doanya berulang-ulang. Baca sapu belum lagi, membazir lah kau kan? Tabung subuh RM1. Tapi membazir tuan-tuan, masya-Allah, macam cuci kereta lah tuan-tuan kan. Tu kadang tu kan, tu macam mana nak buat tu. Jadi saya baik tuan-tuan dah berwuduk kat rumah sekarang kan, SOP kan. Faham pula tu kan. Jadi takut tak berdoa kat rumah tu kan. Bila buka air tu, bila ada telaga, biasanya orang buat telaga panjang tu. Banyak masjid dah sekarang dah mula buat telaga balik. Dah buat kolah air tu yang panjang, yang rendah punya lah untuk orang berwuduk kan. Sekarang banyak masjid dah mula buat dah. Dulu orang dah tak nak buat kan. Orang dah tutup, yang kambuh balik pun ada. Sekarang banyak dah buat dah. Longging dah buat, apa semua banyak saya tengok masjid dah buat. Itu Gadung Jaya semua dah mula buat dah. Pasal apa? Membazir tuan-tuan. Kalau dia tuan-tuan angkat macam tu, bila 10 orang berdoa kat kolam tu, ya Allah, boleh jadi ubat kolam tu. Berondang-ondang deh dalam tu, di kolam deh. Buang penyakit tuan-tuan. Tapi janganlah berondang masa orang tengah wuduk. Kan? Itu mangkuk nama. Kan? Maksud tu janganlah kau bahas tu kan. Jadi maksudnya tu ambil tu, baca doa tu. Ya, baca sapu muka, Allahumma bayyid wajhi. Sapu muka tu, Allahumma bayyid wajhi. Baru boleh baca doa. Tapi bila pakai paip tak digalakkan. Sebab membazir. Melainkan paip dekat Masjid Shah Alam. Ulur tangan keluar, tarik bonti. Kan? Ulur tangan atau semua baik itu berhenti kan. Itu tak apa. Jadi dia elak pembaziran. Sebab berwuduk ni tak boleh membazir. Tak boleh membazir. Kalau membazir hukum haram.
Jadi berdoa pun haram, tuan-tuan lapor pun haram jadinya. Sebab doa tu jadikan tuan-tuan membazir. Perbuatan membazir tu dah tentu haram dah. Jadi tu kena elakkan. Kan? Jadi macam itulah cerita dia. Kan? Jadi bukan suruh tuan-tuan buat kolah, tak ada. Maksud saya tu nak elakkan pembaziran. Mana tahu kok Masjid Kampung Payoh ni buat yang automatik tu pula kan. Mana tahu tak ada makna. Repek ustaz. Takkan ada tu doa. Ya, memanglah kan saya cakap ni pasal tahu tak ada. Okey, jadi tuan-tuan, tu maksud dia. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Nanti tak ada dapat yang tu, kita cuba amal yang tu dulu. Nanti kita sambung lagi. Ada apa-apa soalan setakat ni? Cikgu ni saya dah jauh sikit cikgu, tapi bagi juga cikgu. Saya dah jauh sikit tu, saya kata tadi biasa ceramah setelah ni ceramah senang pula. Sepelik betul. Tuan cikgu apa ni, Tuan Haji Razak. Allahu Akbar. Cikgu, apa soalan cikgu? InsyaAllah. Pula tu dia cerita lubuk lah tu, tanya pendapat saya pula. Ada contoh. Okey, itu maksud dia cikgu cakap tu macam mana, apa maksud dia yang rumah kita tu lubuk pahala kita. Sebab dulu kebiasaannya orang-orang dululah beramal di rumah benda-benda sunat ni. Benda wajib yang fardu ni khalayak ramai. Tapi benda-benda sunat ni buat di rumah, dan di rumah ni dia jadikan tempat macam syurga lah, taman-taman syurga, di mana di sana kita baca buku, kita beramal, kita semaikan kasih sayang, ya, kita menyampaikan ilmu agama pada anak-anak, menterbiah anak-anak, kita berwirid, berzikir, kita baca Quran di rumah, kan? Sebab dulu zaman Nabi dulu, contohlah, ambil satu contoh ya. Ada seorang sahabat, dia lalu satu rumah sahabat. Tiba-tiba dia nampak rumah dia bercahaya. Lampu, orang Arab dia tahu lampu pelita semua dia tahu tuan, tapi kali ni bercahaya. Bercahaya tu dia kata macam cahaya bulan tu menyinari rumah tu lah. Mana nampak cahaya dia tu. Cahaya tu nampak. Lepas tu dia mengadu. Dia pun ceritalah, malam tadi aku lalu rumah si Polan ni, aku nampak rumah dia bercahaya. Kau tahu tak aku nampak dia tu. Lalu kebetulan Nabi dokek pula dengan dia orang bercakap ni. Nabi berdekatan pula dengan tempat dia orang bercakap ni. Nabi terdengar. Nabi pun cakap apa? Mungkin agaknya dia baca surah Baqarah kot. Nabi kata. Agaknya beliau baca surah Baqarah kot. Kata gitu kan. Maknanya tak tahu. Semua orang berteka-teki macam mana rumah dia boleh bercahaya. Lalu Nabi cuma bagi tahu je macam keadaan meneka lah. Mungkin dia sedang baca surah Baqarah. Tak lama lepas tu lalulah tuan rumah. Tuan rumah pun lalu. Lalu mereka pun ramai-ramai pergilah jumpa tuan rumah ni.
Nabi pandang lah. Dia jumpa tuan rumah ni. Jumpa tuan rumah ni, dia tanya, tuan rumah, malam tadi lalu dekat rumah tuan nampak bercahaya. Adakah tuan sedang baca surah Baqarah? Tadi Nabi cakap aja kan. Adakah tuan sedang baca surah Baqarah? Maka tuan rumah kata apa? Ya, memang aku tengah baca surah Al-Baqarah. Maknanya itu salah satu amalan menunjukkan bahawa ya, bagaimana mereka ni menghiasi hidup-hidup mereka di rumah itu dengan beramal, ya, amal-amal yang ni kan, amal-amal yang sunat ni lah, ya, amal-amal yang ya sunat. Jadi di masjid ni memang jarang lah, ya, orang apa semua, sebab biasalah kadang-kadang ada orang dia kita riak lah dan sebagainya, macam-macam lah kan. Tapi tuan-tuan macam ni, level tuan-tuan ni dah kira tinggi lagi ni. Tak ada lah riak lagi kan, tak ada. Zaman dulu ni tuan-tuan, sejadah macam ni kalau macam ni tak mahu orang tu. Macam ni orang kata ganggu solat, tak boleh fokus kan. Nanti semayang tu akan tengok cantik, ya, terlupa Allah Ta'ala, terlupa baca Quran, terlupa nak baca ni. Tapi tuan-tuan saya tengok pakai sejadah warna-warni, selambor yo, kusyuk yo kan. Maknanya level tuan-tuan tu mungkin dah tinggi lah. Ya, zaman dulu dengan zaman sekarang tu dah berbeza. Tuan-tuan dah biasa kan. Mungkin sejadah putih tu tuan-tuan comel sikit, tak kusyuk. Ya, kain-kain kapan kau apa ni, tuan-tuan pun nak comel dah kan. Jadi mungkin sebab tu orang dulu tuan-tuan, kalau sejadah dulu tu dia lontang kain putih tu sampai ujung lah kan. Lontang kain putih tu sampai ujung tu tuan-tuan. Ya, zaman sahabat dulu ada orang kata, Ustaz, habis orang Arab dulu kain putih. Biasanya orang Arab kain putih yang dia bawa semayang tu macam saya bawa lah ni, kain macam ni kan, yang bontang tu, biasanya tu kain kapan dia. Orang Arab lain. Orang Arab ni tuan-tuan yang bawa kain panjang-panjang ni duduk sini ni, biasanya kain yang dia pakai tu itulah lapisan tu kain kapan dia tu. Maknanya kalau tuan-tuan kebumikan dia dengan 3 lapis kain, kain yang dia pakai tu antara kain dia. Kalau tak ada, kain itulah jadi pembalut jenazah dia. Maknanya saya akan jihad di mana-mana pun. Maknanya sebab tu orang dulu dia lain tuan-tuan. Kalau dia nampak nahi mungkar tu dia akan tegur tuan-tuan. Kalau orang Arab lah, dia akan tegur tuan-tuan kan. Tak kira lah tuan-tuan ramai ke sikit, dia akan tegur. Mati-matilah. Tapi bila mati ada kain kapan dia. Ada kain kapan dia tuan-tuan, dia tak menyusahkan. Tak ada khairat kematian lah masa tu kan. Sekarang ni tuan-tuan dah ada khairat tu, ya, maknanya senang lah, benda itu dah lebih dipermudahkan. Jadi biasa macam itulah. Jadi maknanya bila tuan-tuan meninggal besok, kain yang tempat tuan-tuan sujud tu tadi jadi saksi lah, kata orang, jadi saksi lah bahawa tuan-tuan ya gunakan untuk solat dan sebagainya kan. Jadi macam itulah. Okey, jadi itu masing-masing punya lah. Ya, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup takat tu, tak payah banyak. Okey, jadi cukup takat tu. Ampun maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.